Kalau situasi sekarang ni berterusan sampai bulan 4, 5, kita takkan ada bazar Ramadan. Tak boleh keluar ramai pergi bazar. Hari raya tak ada solat raya. Kita tak ada baju raya baru. Tak boleh ziarah menziarah. Dan orang perempuan paling pening kalau tak ada baju baru ni. Macam mana ya? Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Junaid Sembang. So hari ni kita nak sembang sikit tentang satu topik COVID-19 yang semakin teruk di negara kita, kan? Sehingga ada kes kematian baru-baru ni. Dan kita tak nak semakin teruk, tak nak semakin teruk macam Itali, macam China, tak nak. So ada beberapa pandangan yang kita dapat tengok bila situasi macam ni berlaku, yang mana lebih kurang ada 4 pandangan-pandangan yang berlaku di sekeliling kita. Pandangan daripada alim ulama, ustaz-ustaz, pandangan daripada doktor, daripada pandangan daripada pakar konspirasi, teori-teori konspirasi, dan juga daripada orang-orang awam. Apa pandangan-pandangan dia orang ni? Itu kita nak sembang hari ni, kan? Pandangan yang pertama, pandangan alim ulama, ustaz-ustaz, yang mana pandangan ni pun sebenarnya ada dua, yang mana saya sendiri kita dapat tengok lah. Okey, ada yang mengatakan ini adalah balasan Tuhan terhadap orang Cina yang menindas orang-orang Islam. Ini adalah peringatan daripada Tuhan, daripada Allah. Dan penyakit ni datang daripada Allah, dan Allah yang menyembuhkan penyakit. Macam-macam pandangan, betul. Dan juga ada balasan ataupun bala yang Allah turunkan kerana ada antara kita yang riak, sombong, cakap besar. Ada yang pergi menunaikan ibadah, pergi tempat-tempat suci, tapi cakap besar, riak. So Allah tak turunkan bala dekat orang, Allah turunkan bala dekat semua. So alim ulama, ustaz-ustaz mengatakan antara benda-benda dia itulah, kan? Dan juga peringatan lah kepada semua yang terlalu leka dengan dunia, sibuk bekerja, sibuk itu, sibuk ini, sibuk ni, berasa kuat, berasa hebat. Sekali Allah datangkan satu makhluk baru yang kecil, tak nampak, habis satu dunia kelang kabut. So satu peringatan lah sebenarnya, peringatan yang supaya ingat pada dia, ingat pada Allah. Henti sekejap kerja-kerja dunia, henti sekejap politik. Ini masih lagi sibuk politik, parti itu, parti ni, masih lagi sibuk dengan bisnes, masih lagi sibuk dengan kehebatan dunia, masih lagi negara-negara sibuk kekuatan itu, kekuatan ini, masih lagi sibuk dengan sukan. So Allah kata, nak ambil satu makhluk yang tak nampak ni, berhenti sekejap buat semua benda tu, ingat dekat dia kata. Okay. Dan semasa umat Islam di China ditindas, umat Islam negara lain mengatakan itulah balasan, sebab China yang kena dulu, kan? Itulah balasan menindas umat Islam. Dan sekarang tersebarnya dekat Malaysia kerana umat Islam yang baru-baru ni perjumpaan tabligh dah tersebar di Malaysia. So kita nak kata apa kalau orang kata agama kita pula menjadi punca? So Allah tak pilih kaum, tak pilih negara, tak pilih bangsa, tak pilih agama. Allah bagi semua supaya semua ingat kat dia. Orang Islam sendiri pun kena ingat yang dia yang bagi penyakit, dia yang sembuhkan. Tapi ada pula yang kata Allah bagi penyakit, Allah sembuh, tak perlu jumpa doktor, tak perlu ambil ubat tu, tak perlu ambil ubat ni. Itu pun tak betul. Kalau Allah turunkan penyakit, tak perlu jumpa doktor, tak perlu ambil ubat. Sama juga Allah bagi lapar, Allah yang bagi lapar, Allah yang bagi kenyang. Kenapa time tu kau tak duduk diam tunggu Allah bagi kenyang? Pandai pula cari nasi time lapar, kan? Jadi sama juga konsep dia. Time sakit kena cari ubat, kena sembuh, barulah betul kita Allah datang penyakit, Allah juga sembuhkan. Sebab pengetahuan yang datang dekat doktor, pengetahuan yang datang dekat saintis, semua Allah bagi.
Allah bagi cara melalui manusia-manusia ni, makhluk-makhluk ni. Allah turunkan ilmu, saintis buat ubat untuk rawat. Itu Allah, cara maksud dia Allah sembuhkan melalui pengetahuan-pengetahuan orang-orang hebat ni. So kita pula lebih pandai kata tak nak ambil itu ambil ni, sedangkan pengetahuan tu Allah bagi melalui doktor-doktor, saintis-saintis ni. Diorang tengah bertengkus lumus lah sekarang. So cara dia ambil ubat tu, rawat. Kalau kita ada simptom-simptom ataupun terdedah dengan kontak-kontak yang dah positif ni kan. Okey, yang seterusnya, ia sebenarnya ada satu peringatan kepada dunia. Sekarang ni bola sepak berhenti, kebanyakan mall tutup, panggung wayang tutup, restoran tutup. Berhenti sekejap. Allah kata berhentilah buat kerja dunia ni, ingat kat aku balik. Sebab kita dah terlampau seronok dengan benda yang Allah bagi. Saya sendiri pun cakap pandai, padahal tak betul pun kan. Okey, yelah, kita seronok, kita berasa hebat kuasa kita rasa negara kita hebat, kita rasa negara kita conquer macam-macam, kita rasa kita kaya, kita rasa kita boleh buat macam-macam, kita rasa pengaruh kita kuat. Dan Allah kata, nah, ambil makhluk ni. Habis. Negara jadi kelang kabut, yang mana kuat jadi tak kuat, yang mana kaya pun jadi macam biasa dah sekarang. Maknanya yang kaya pun sakit kan. Sukan pun berhenti, sehebat-hebat atlet sukan tu habis, berhenti, tangguh satu dunia. Macam-macam lagi lah. So satu peringatan kepada dunia yang sehebat-hebat mana pun kita tetap makhluk yang tak ada apa. Kosong, kita ni kosong, tak ada apa. Allah bagi satu benda yang tak nampak je, habis. Kelam kabut satu dunia kan. So peringatan lah untuk kita semua, beringat kepada Allah lah kan. Yang kedua, pakar-pakar, saintis, doktor dan juga petugas-petugas kesihatan. Yang ni saya kena bagi tabik hormat lah, respect dengan korang. Cuti dibekukan, standby, tak cukup tidur, tak cukup rest, tak cukup masa dengan family, tak ada nak pergi bercuti, tak ada nak pergi apa. Tengah perah otak fikir apa sebenarnya ubat dia, apa sebenarnya cara nak bendung benda ni kan. Diorang tak cukup rehat sebenarnya, dan diorang mendedahkan diri diorang kepada penyakit tu. Bila diorang merawat pesakit, diorang pun terdedah sebenarnya. Ada pun yang antara diorang dah kena kuarantin. So sebenarnya diorang bukan duduk diam. Saintis-saintis orang hebat ni saintis-saintis, doktor-doktor ni sedang bertengkus lumus ni, cari apa penawar dia kepada ubat baru ni kan. Ini adalah penyakit baru yang datang, apa penawar dia, macam-macam lah yang diorang kaji sekarang. Diorang bukan duduk diam. So kita kena bantu diorang dengan mengurangkan jumlah pesakit, dengan tidak menyebarkan lagi virus-virus ni. Sebab benda ni dah jadi worldwide sekarang ni kan. Dan bantu memang korang hebat lah, petugas kesihatan ni terbaik. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan teori konspirasi, pakar-pakar konspirasi. Daripada filem, daripada macam-macam, satu benda je yang diorang kata, ini Freemason, ini Illuminati. Diorang buat penyakit, diorang lah buat ubat. Diorang buat ni supaya ada agenda-agenda macam-macam. Itu pakar-pakar teori. Ada orang-orang macam ni dah muncul lah, dah keluar inilah penyakit ni. Tapi apa pun, kita tetap kena berubat lah kan. Teori diorang pun kita tetap kena cari ubat. Sebab ada yang mengaitkan dengan filem The Flu, dan baru ni filem Contagion kan. Filem tu Astro keluar, tengok pula. So baru-baru ni adalah macam persamaan sikit dengan apa yang berlaku. Contohnya satu penyakit yang merebak, yang pelakon dia ni bini Iron Man tu, siapa dah nama kan, bini Iron Man. Dia pergi satu kasino, dia bersentuhan dengan pekerja-pekerja, handphone dia, cawan yang dia pegang dan dadu yang dia tiup. So kontak tu balik pula tersebar kat negara-negara masing-masing negara. Dan bendanya berlaku mula daripada China, negara China. So benda tu tersebar sampai dah ramai yang mati. Orang kaji apa virus dia, apa ubat dia, semua orang kaji. Dan orang jumpa, ada seorang wartawan jumpa. Wartawan ni dia tidak dijangkiti, dia mengamalkan apa benda tah, nama tu Forestia, apa benda tah, dia mengamalkan benda tu untuk tidak dijangkiti kan. So benda tu orang pula cari wartawan tu,
Dan banyak doktor, ada doktor yang mati. Doktor tu pergi check in kat satu hotel, dia tiba-tiba rasa tak sihat. So dia call hotel tu, dia nak tahu siapa yang bersihkan hotel ni, siapa yang masuk hotel ni sebelum dia. Semua tu kontak. So bayangkan dalam kehidupan sebenar, itulah bas tiang bas yang dia pegang oleh orang lain. Handphone cawan yang sebab tu dia pegang oleh orang lain. Hotel yang kita stay, lepas tu dia pegang oleh orang lain. Ada risiko untuk berjangkit. And then akhirnya selepas setahun kot, dia orang jumpa penawar dan dia orang bagi penawar ni pada asalnya ikut tarikh birthday, sebab terlalu ramai orang nak kan. Dan ada juga orang yang membuat penawar palsu, jual penawar palsu, dan akhirnya dapatlah penawar tu sembuh kan. Dan scene last kali dia dedahkan puncanya daripada seekor kelawar. Yang lebih kurang sama macam apa yang kita wawarkan dekat dunia sebenar ni kan. Orang makan kelawar, orang makan haiwan liar, orang makan ular, makan macam-macam. Dan dalam filem tu punca dia daripada kelawar, yang mana kelawar tu berak, jatuh tahi dia dekat kilang babi. Babi makan tahi tu, dihantar ke restoran masak babi tu. Dan chef tukang masak tu bergambar dan salam dengan bini Iron Man tadi. So daripada situ bini Iron Man tu dapat sakit. So menunjukkan yang kelawar adalah punca dalam cerita ni. So lebih kurang sama lah dengan konspirasi yang tersebar kat dunia ni. Kat Wuhan orang makan Cina, orang makan kelawar, makan haiwan-haiwan liar kan. Yang mana Allah dah kata jangan makan haiwan macam ni, jangan makan haiwan macam ni, jangan makan macam ni. Tapi manusia makan. So Allah tunjuk sikit, nah, sebab kau dah terlampau lama engkar arahan, bagi sikit makhluk virus tak nampak ni. So habis satu dunia. Mungkin kebetulan sama dengan filem tu, mungkin kebetulan, tapi tak tahulah. Orang teori konspirasi dia suka bab-bab ni kan. Tapi kita bersangka baik, kita tetap terus kena menjaga kesihatan, jangan menyebarkan kepada benda-benda yang tak betul. Seterusnya yang keempat adalah pandangan-pandangan rakyat biasa macam saya, yang tak ada apa-apa ni, tak ada pengetahuan, tak ada kepakaran, yang hanya duduk tengok handphone, tengok berita, dengan penyebaran berita palsu, dengan beberapa aktiviti rakyat kita yang susah lah kan. Dekat Itali kenapa tersebarnya adalah kerana mereka keluar daripada daerah. Sedangkan baru ni kawan saya ada share hadis Nabi, kata apabila datang satu wabak, jangan kamu masuk dalam daerah tu, jangan kamu keluar daripada daerah tu. Itulah yang kerajaan kita nak buat sekarang. Kawalan keselamatan. Sebelum kes mati meningkat, jangan keluar. Tapi ramai pula yang pergi balai polis nak minta borang keluar. So tak berjaya lah benda ni, tak berhasil lah kan, tak berhasil lah perintah kawalan pergerakan ni. Still orang nak bergerak, still orang nak keluar. So virus tu kemungkinan akan ada possibility untuk merebak. So tak berjaya. Dan kerajaan kata, PM kata baru ni, pasar raya dibuka sehingga 31 Mac dan bekalan makanan mencukupi. Tapi kita terus pergi serbu seolah-olah tak ada lagi hari esok, seolah-olah esok habis. Macam tak bagi orang lain peluang lah, habis terus kan. Sedangkan kerajaan kata bagi jaminan cukup sampai 31. Kita beli terus, habis. So panic lah kan, panic buy kan. Lockdown, sebenarnya belum lockdown, cuma pra-lockdown. Tapi itu pun dah gagal di Malaysia. Orang masih nak keluar, orang kata jangan berhimpun, berkumpul pula kat balai polis. Polis pula pening, polis pun nak sihat juga kan. Cuma pertamanya, jangan sebarkan berita palsu. Dan sekiranya anda disuruh di kuarantin, duduk rumah betul-betul kuarantin. Sekiranya anda ada kontak, pergi cek. Dan jangan menimbulkan situasi yang lebih panik, lebih kelang kabut. Ikut arahan apa yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun MKN, Majlis Keselamatan. Ikut arahan. Dia kata stay satu tempat, stay. Dia kata dah reda. Tapi sekarang ni arahan dia adalah stay. Maka kita kena stay lah. Ikutlah arahan tu. Yang dah balik kampung, stay di kampung. Yang ke KL, stay lah di KL. Jadi sekarang ni
Itulah yang penting. Kita tak nak terus menjadi macam Itali, sebab dia orang keluar daripada daerah, so terus merebak. So sekarang ni jangkaannya kalau dapat dikontrol lebih awal, sebab China pun dah 3 bulan tak selesai tu. Kita ni virus kedua ni baru berapa, sebulan kot kan, tak sampai. Kita nak benda awal, tak nak jadi macam tu. Kalau tak, macam saya cakap tadi lah, bulan Ramadan kita tak ada sembahyang tarawih, tak ada bazar. Raya kita adalah raya yang sendiri-sendiri lah. Kemungkinan boleh jadi macam tu kalau kita terus menyebarkan virus ni, dan kemungkinan kerajaan kita cukup pantas untuk mengawal benda ni dengan kepakaran pegawai-pegawai perubatan, doktor-doktor kita kan. So apa-apa pun, jangan sebarkan berita palsu, jangan panik dengan keadaan, ikut arahan. Orang kata bertenang, kata jangan keluar, tapi masa sekarang ni belum lockdown sepenuhnya, baru pra-lockdown pun orang nak juga keluar. So kita kena berhati-hati, keyword dia. Satu benda yang penting lagi adalah jangan bercuti ke luar negara ataupun ke mana-mana tempat yang berisiko. Ada orang yang time-time ni lah dia nampak murah, time-time ni lah dia nak beli. Memang time-time ni lah hotel murah, time-time ni lah kebanyakannya murah. Dan ada orang yang dah burn tiket, korang memang terbaik. Semoga ada rezeki lain yang dibalas oleh Allah. Tapi kepada yang time-time ni dah nak cari yang murah, harap korang lebih prihatin dan jangan sebarkan kepada orang-orang luar, dan jangan terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang lain. So kesimpulannya adalah satu peringatan kepada Allah supaya ingat kepada dia. Jangan leka dengan dunia. Berhenti sekejap kerja dunia, berhenti sekejap fikirkan negara mana hebat, berhenti sekejap fikirkan kekayaan, bongkak, sombong, berhentikan fikirkan kehebatan sekejap ya, sebab Allah kata kita dah jauh sangat dah ni, ingat balik kat dia. So itu satu peringatan sebenarnya. Dan ikut arahan, kalau dia kata jangan berkumpul, janganlah berkumpul. Tak kisahlah untuk agama ke, perayaan ke apa ke, janganlah kenduri ke kan. Bila dia kata jangan kumpul, maka janganlah. Kita ikut, kita tolong tidak menyebarkan benda ni. Jadi rakyat yang prihatin, jangan sebarkan. Serius, kita kena ikut. Janganlah kata agama kita special, agama kita ni tidak. Sekarang ni yang menyebar pun adalah orang agama Islam, yang punca tersebar semakin meluas ni. So kita nak kata apa? Bila dia kata jangan kumpul tu, kita ikutlah. Adalah tu orang-orang hebat agama ni dah berbincang, dah ni untuk langkah terbaik. So kita patuh je, kita ikut je sebagai rakyat biasa ni kan. So janganlah kita memandai-mandai lebih daripada orang yang pandai. Bersama-sama ambil langkah yang terbaik untuk menjaga virus ni. Semoga cepat reda, yang sakit cepat sembuh, dan supaya kita semua tabah menghadapi semuanya. Dan semoga negara kita terus dilindungi dan jauh daripada wabak-wabak ni lah. Semoga benda ni cepat selesai. Tidak semakin teruk maka, tapi semakin cepat selesai. Semoga semuanya dipermudahkan, InsyaAllah. Okay, terima kasih kerana menonton. Mungkin ada yang setuju, ada tak setuju, tapi ni hanya pandangan sembang-sembang kosong je kan. Setuju tak setuju, tak apalah, pulanglah. Tapi jadilah rakyat yang prihatin. Kita semua kena menjaga, termasuk saya sendiri, menjaga kesihatan. Okay, Assalamualaikum. Dan satu benda yang boleh dibuat adalah subscribe. Dengan klik butang subscribe, kita tak menyebarkan virus kepada sesiapa pun. Tapi lagi elok lah kan, subscribe channel ni, ataupun share. Tak ada pun siapa dapat virus, malahan elok lagi kan. Okay, Assalamualaikum, bye.